some visual improvements for Gcoin in the store. You can check out all the details on these and everything else in the patch notes as well. Season 10 is winding down, but there's still time to experience the streets of Haven before the season ends. So grab your squad, drop in, and take on the battlegrounds. Bertemu lagi kita dalam tajuk seterusnya I1.1F, iaitu standard pembelajaran kita menentukan punca suatu persamaan kuadratik dengan kaedah pemfaktoran. Okey, kaedah pemfaktoran. Jadi apa dia kaedah pemfaktoran? Adalah kaedah satu cara untuk menentukan punca bagi suatu persamaan. Okey, di mana persamaan kuadratik ditulis sebagai AX kuasa 2 tambah BX tambah C sama dengan 0. Okey, tentukan. Kita melihat kepada soalan kuadratik yang disediakan di sini. X kuasa 2 tolak 5X tambah 6 sama dengan 0. Jadi bagaimana kita nak menyelesaikan dengan bantuan kalkulator. Okey. Jadi di sini kita tengok kita sediakan sama kosong. Okey, kita sediakan ruang. Kemudian kita sediakan sama dengan 0 sama dengan 0. Kemudian kita akan dapat di sini X sama dengan X1, X2 sama dengan. Okey, yang ni. Jadi lepas tu kita tengok dalam kalkulator. Okey, menggunakan kaedah kalkulator. Okey, kita ada mod. Okey, yang ni mod. Tekan mod. Okey, sehingga kita jumpa EQN. EQN itu adalah equations. Okey, EQN 1, jadi kita tekan 1. Okey, dia keluar unknowns. Di sini dia keluar unknowns. Kemudian kita ambil yang ni, tekan ini, dia akan keluar degree. Okey, degree kita tekan nombor 2. Okey, dia tekan nombor 2, dia akan keluar A. Okey, A itu adalah merujuk kepada ini. A, B, C. Jadi A dia sama dengan 1, B sama dengan negatif 5 dan C sama dengan 6. Okey, jadi kita lihat ke dalam kalkulator, kita tekan A. A sama dengan 1. Tekan 1. Lepas tu tekan tanda sama dengan. Lepas tu dia keluar B. Okey, dia keluar B. B adalah negatif 5. Okey, B negatif 5. Sini B negatif 5. Jadi kita tekan negatif 5. Kan? Okey, dia keluar C. Dan C sama dengan C sama dengan 6. Kita tekan tanda sama dengan. Okey, itu dia keluar X1 sama dengan 3. Jadi X1 sama dengan 3 kita isi di sini. X1 sama dengan 3 dan kita tekan tanda sama dengan sekali lagi. Dia keluar X2. X2 sama dengan 2. Okey. So itu sudah. So kita sudah dalam kalkulator. Jadi sekarang bagaimana kita nak melihat di sini? Okey, X sama dengan 3. Kita naik dia akan ke atas, dia akan jadi yang ni kita akan bawa sebelah, jadi X tolak 3. Kenapa tolak? Sebab di sini positif. Bila kita bawa dia menyeberangi ini, so dia menyeberangi tanda sama ni, ini sebelah ni akan jadi kosong. Jadi 3 tu kita bawa ke sini, jadi dia akan jadi negatif. Ini adalah matematik dia. Okay, kemudian yang ni positif 2. Sama juga. Kita bawa ke sini X. Ini X, sebelah sini X. Dan sebelah ini jadi kosong. Kita 2 ni kita bawa. So ini positif, dia akan jadi negatif 2. So bila kita naikkan X tolak 2, X tolak 3. Jadi selesai. Okey. Nah, ini menggunakan kalkulator. Okey, satu lagi kaedah kita menggunakan kaedah pemfaktoran adalah dengan menggunakan kaedah ini. Okey, pertama sekali kita lihat, kita buat satu garisan, kita buat peta.
Okey. Kita tengok darab. So ini adalah 1. Jadi 1. So 1 darab apa jadi 1? So 1. Kemudian kita tengok di sini 6. Okey, 6. Apa darab apa jadi 6? So kita ada pilihan. Di sini kita ada pilihan. Okey, 6 faktor 6 darab 1 sama dengan 6. Apa lagi? 2 darab 3 sama dengan 6. 3 darab 2 sama dengan 6. Jadi ini sama, jadi kita abaikan. So kita ambil pilih 1. Okey, kemudian kita pilih. Kita akan pilih sama ada 6 tolak dengan 1, dia akan jadi 5. Kita tengok yang ni, kita pilih. Okey, contoh saya akan ambil ini 2 dengan 3. Okey, 2, 3. Sebab kalau saya tambah 2 dengan 3, dia akan jadi 5. Okey, di sini kita lihat 2 dengan 3. Okey. Sama ada, kita tengok hasil di sini. Okey, kita darab silang. Ini adalah X. So, dia akan jadi 2X. Ini akan jadi 3X. Okey. So 2x 3x, kita akan tengok apa dia. Dia mesti menghasilkan 5x. Sebab kita ambil dari sini. Okey, dia mesti menghasilkan 5x, negatif 5x. Jadi bagaimana 2x dengan 3x menghasilkan negatif 5x? So sudah tentu negatif 2 tolak 3, dia akan menghasilkan negatif 5. So kalau di sini negatif, kita letak di sini negatif. Jadi bila kita tambah negatif 2 tambah negatif 3 akan negatif 5. Jadi kalau ini negatif, kita letak di sini negatif, sini negatif. So untuk membuat pemfaktoran dia senang saja. Kita buat macam ini, sama dengan kosong. Baik, ini kosong tadi, jadi kita faktorkan. Kita ambil yang ni, kita ambil ini x tolak 2, X tolak 3. So, jawapan dia nanti adalah X sama dengan 2, X sama dengan 3. Okey. Kaedah pemfaktoran. Okey, kaedah pemfaktoran ini adalah yang paling mudah di sini. Okey, di sini menggunakan kalkulator. Okey. Jadi menggunakan kalkulator. Cara mudah saja untuk kita melakukan di sini, iaitu kita guna X kuasa 2 tolak 5X tambah 6 sama dengan 0. Okey, jadi kita buat yang ni. Okey, kita tekan kalkulator. Bila anda tekan kalkulator, anda akan dapat X tolak 3 X 2. Okey. So, yang ni akan jadi X tolak 3 X tolak 2. Okey. Dalam kalkulator. Kemudian seterusnya, untuk soalan B. Okey, soalan B, kita tengok dia ada nombor di bawah ni. Okey, penyebut. Jadi yang ni penyebutnya adalah senang je. Bila kita lihat yang ni, kuasa 2 tambah 7 dan bagi 2 sama dengan 2. Okey, yang ni kita akan tengok. Jadi semua ini kita darabkan dengan 2 supaya kita boleh hilangkan 2 ni. Jadi 2 darab 2. Yang ni pun darab dengan 2. Ini kita darab dengan 2. Maka anda akan dapat 2x kuasa 2 tambah yang ni tinggal 7x. Jadi 2 darab 2 sama dengan 4. So jadikan sebelah ini kosong. Maka kita buat 2x kuasa 2 tambah 7x. Yang ni positif, dia ke sini dia akan jadi, kita akan tolak dengan 4. Jadi tolak sebelah sini dengan 4, maka kita dapat 4. Jadi 4 tolak 4 kosong. Sini kita tolak dengan 4 nombor yang sama, maka kita akan dapat persamaan ini.
Okey. Ya. So yang ni anda boleh terus tekan kalkulator menggunakan kaedah ini. Okey, boleh semak melalui kalkulator. Ini. Okey. Nanti cikgu akan tunjukkan satu contoh untuk menggunakan kalkulator. Okey. Kemudian untuk soalan C. Okey, tengok soalan C. Okey, dalam soalan C, X kuasa 2 sama dengan 5X tolak 24 bagi X tolak 4. Ini kita buat darab silang. Okey, darab silang dulu. Darab silang 2 darab dengan 5X tolak 24. Ini X darab dengan X tolak 4. Okey, kita buat darab silang. So 2 darab 5 jadi 10X. 2 ya, 2 darab dengan 24 jadi 48. Okey, ini jadi X kuasa 2 tolak 4X. So baru kita boleh susun. Kita tengok sebelah mana kita ini. Okey. Jadi biarkan sebelah ini kosong, maka yang ni kita bawa ke sebelah. Okey, kita bawa ke sebelah. Jadi X kuasa 2. Kita dapat X kuasa 2 tolak dengan 4X tolak 10X. Ini sebab ini positif, jadi ini negatif. Ini positif tolak dengan 48 sama dengan kosong. Okey, jadi ini kita boleh atur ini. Ini sama. So kita boleh atur balik. X kuasa 2 negatif 4 tolak 10. Jadi negatif 14X tolak dengan 48 sama dengan kosong. Okey, sampai sini tekan kalkulator. Okey, sebab tu anda dapat di sini ditekan kalkulator, okey, dia akan dapat jawapan tu. Okey. Okey, soalan D kita selesaikan dulu. Kembangkan dulu persamaan itu. So Y tambah 2 Y tambah 1 sama dengan 2Y tambah 11. Okey, jadi ini kita buat. Okey, kembangkan persamaan ini. Okey, kembangkan darab. Okey. Ya. So bagaimana darab masuk kalau macam ini? Okey, cara paling mudah kita boleh buat Y 2. Okey, tambah balikkan Y tambah X. Okey, jadi kita buat ini mudah untuk kita lihat. Okey, Y darab dengan Y kuasa 2. Y darab dengan 1 jadi Y. 2 darab Y jadi 2Y. 2 darab 1 jadi 2. Okey, yang ni anda boleh buat, hasilkan jadi Y kuasa 2 tambah Y tambah 2Y tambah 2. Dan kita boleh hasilkan dia Y kuasa 2 tambah ini Y dengan Y. Ini sama Y dengan Y. Dia akan jadi 3Y tambah 2. So di sini anda akan dapat Y kuasa 2 tambah 3Y tambah 2. Okey. So baru kita samakan dengan yang ni. Kenapa dia jadi 2Y darab ini 2. Ini sama juga. Kita buat 2Y 11. Kita tengok 2 darab Y 2Y. 2 darab 11 22. Ini tambah. So dia akan jadi 2Y tambah 22. So jadilah persamaan ini. Jadi kita atur balik, dia akan jadi persamaan ini. Maka di sini kita guna kalkulator. Okey. So tengok. Jadi di sini ada soalan 1.1F. Dia boleh cuba buat, kembangkan. Ini pertama.
Okey. Okey, latihan praktiskan diri 1.1F. Kita tengok soalan 1. Okey, dalam soalan 1 ini kita boleh tengok bahawa dalam soalan 1 ni kita tengok yang pertama ni A. Okey, ini adalah boleh terus kita dapat jawapan daripada kalkulator, di mana kita guna X kuasa 2 tambah B X tambah C sama dengan 0. Okey, kita ganti. Ini boleh kita terus soalan 2 B, soalan C, soalan D, E, F. Soalan G ni tengok. Soalan G kita tengok X kuasa 2 tolak 5X terus sama dengan 0. Jadi ini bermakna kalau kita tengok persamaan ini, X kuasa 2 tambah B X tambah C sama dengan 0. Di sini kita tengok C dia tak ada. Maksudnya di sini kita tengok X kuasa 2 tolak 5X tambah C dia tak ada. Jadi C dia sama dengan 0. Ini boleh tekan kalkulator. Ini A, ini B, ini C. C dia sama dengan 0. Okey, tekan kalkulator macam ni, anda akan dapat sama juga macam ni. Okey, kemudian untuk yang ini kita tengok sama juga, X kuasa 2 tolak 4X tambah ni 0 sama dengan 0. Jadi C dia tak ada. Jadi X kuasa 2 tambah B X tambah C sama dengan 0. Okey, maksudnya di sini A dia sama dengan 1, B nya sama dengan negatif 4 dan C sama dengan 0. Ini boleh terus tekan kalkulator, awak akan dapat jawapan untuk X1 dan X2. Jadi ganti terus macam biasa. Okey, seperti yang cikgu tunjuk itu. Untuk soalan 2, tuliskan persamaan kuadratik dalam bentuk ARM, seterusnya selesaikan. Tuliskan dalam persamaan kuadratik dalam bentuk ARM dan seterusnya selesaikan. Maksudnya ini kita kena tuliskan. Okey, tuliskan dalam bentuk persamaan. Kita kena darab masuk dulu. Darab masuk, ini darab masuk. Kita akan dapat persamaan yang ni. Okey, kemudian X1 ini dia tekan kalkulator. Okey, yang ini sama juga. Kita darab masuk dapat 33P. Okey, darab masuk ini P kuasa 2. Tengok ada kedudukan ini disusun balik. Susun balik jadi AX kuasa 2 tambah BX tambah C sama dengan 0. Okey, sama dengan 0. Susun balik. Tu kita akan dapat. Okey, untuk yang ini kita tengok ada kedua di bawah ni. Jadi darab dengan 2 balik semua ni. Semua dia darab 2. Darab 2 ni darab 2. So akan dapat, kita hilangkan tinggal Y kuasa 2. Ini 2 darab 12 dia akan jadi 24. Dan ini 2 darab Y jadi 2Y. So kemudian disusun balik dalam bentuk ARM ni, AX tambah AX kuasa 2 tambah BX sama dengan C. Okey, susun balik dalam bentuk ARM. Boleh kira. Okey, yang ni pun sama. Jadi A tambah sama dengan 6. Kita tengok di bawah dia ada A. Maka kita darabkan dengan A. Ini pun darab A, ini pun darab A. Okey, jadi kita akan dapat A kuasa 2 tambah A dengan A biasa tinggal 5 tambah dengan 6A. Jadi dapatlah dalam bentuk ini, susun balik. Okey, dan kita akan dapat yang ini pun sama. K ini kita darabkan dengan K. So kita akan dapat, bila kita darab dengan K ini kita darab dengan K, jadi kita dapat 8. K ini boleh buang, tinggal 8. Ini 2 darab masuk 2K, jadi ini K kuasa
2 dan susun dalam bentuk ARM, kemudian tekan kalkulator dan akan dapat jawapan ni. Okey. Kemudian ni sama H di bawah, maka ni darab dengan H. Okey, ini darab dengan H, ini pun darab dengan H. Okey, akan jadi so kita akan dapat ini. Kemudian kita susun dalam bentuk ARM. Ini dalam form faktoran dia. Okey, boleh tekan kalkulator sini. Okey. Dan yang ini sama juga, kita darab masuk, kita akan dapat persamaan dalam bentuk ARM. Okey, ini kuasa 2 sama juga. Cara nak buat dalam kuasa 2, 2x tolak 1 kuasa 2. Okey, cara paling mudah adalah macam ni. Kita ambil 2x kuasa 2 tambah dengan negatif 1 kuasa 2, dan kita ambil 2 darab 2x darab dengan negatif 1. Jadi 2 darab 2x jadi 4x darab dengan 1 jadi negatif x. So, kita dapat macam ini. Jadi dapatlah ini. So, disusun balik. Bila ada ini kuasa 2, 2x kuasa 2, 2 jadi 4x kuasa 2 tambah dengan tambah 1 tolak 4x. Jadi disusun balik, kita dapat ini. So, ini dalam bentuk ARM. Kita susun supaya sebelah sini jadi kosong, ya. Kita dapat jawapan. Okey. 1.1 F.